Saya menyebut Yang Berhormat Tuan Amir bin Haji Muhammad Ghazali. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi Yang Dipertua Dewan Negara, rakyat Malaysia yang saya cintai dan ahli Dewan Negara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini dengan izin dan inayahnya serta ruang yang diberikan di Dewan yang mulia ini bagi menyambung rasa, berkongsi pandangan dan juga berbahas berlandaskan kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, lebih dikenali sebagai KSP RMK ke-12. Tema perbahasan saya pada petang ini terkait dengan tema Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Tuan Sri Yang Dipertua, pada hari ini 21 September 2023, genap 25 tahun Gerakan Perubahan ataupun Reform Unity yang lebih dikenali sebagai Generasi Gemilang. Penggembelingan masa ketika itu mewakili hasrat umat bagi perubahan Islami dalam pemerintahan, dan ironinya atau hakikatnya adalah Perdana Menteri dan juga timbalan Perdana Menteri pada ketika ini, pada saat ini, pada tarikh yang sama, pada 1998, dari pemerintah kembali ke oposisi dan ke oposisi menjadi pemerintah, berpusing dalam kompas yang sama, iaitu perubahan dan pembaikan bagi sebuah negara. Sepanjang perjalanan waktu kami acap kali menyampaikan sikap politik perubahan dan pembaikan di beberapa sendi dan rukun hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan terus bergerak laju dan deras. Ingin saya berkongsi aspirasi dengan semua agensi kerajaan di semua sektor awam. Tidak perlu khawatir dan bimbang. Kebijakan dan kebaikan yang tersedia ada. Kita akan terus pertahankan dan lanjutkan. Jika ada yang belum baik, tentu kita harus ada upaya mengubah dan memperbaikinya dengan masuk reform itu sendiri. Inilah elemen kesinambungan dalam proses pembaharuan yang sedang dilakukan secara agresif oleh Kerajaan Madani dan Kerajaan Perpaduan dalam tempoh 10 bulan yang lalu. Saya ingin merujuk dokumen Rancangan Malaysia Penggal yang ke-12 Bab 7, meningkatkan perpaduan pertahanan, keselamatan dan kesejahteraan. Fokus saya yang pertama adalah data berpusat dan tinjauan secara berskala mendapati jumlah perokok di Malaysia ini seramai 5 juta dan penghisap vape seramai 1.5 juta. Juga terkait dengan isu rokok dan vape ini, sejumlah 95% kesan mempunyai tanda-tanda e-wally. Sekarang ini makin ramai remaja yang berisiko tinggi. Apatah lagi, vape ini akan dilegaliskan, dihalalkan pada tahun ini. Pusat Racun Negara telah mengeluarkan amaran tentang cecawe vape ini jenis mushroom kerana mempunyai bahan psilocybin yang boleh menyebabkan khayal, berdebar, jantung laju, penin dan muntah. Soalnya, sejauh manakah program I Am Free dan program 5 minit anti rokok vape Kementerian Pendidikan berjaya mengurangkan prevalence merokok di kalangan pelajar? Yang kedua, apakah garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan terhadap pengguna vape bagi melindungi penggunaan cecair dan alat elektronik seperti tidak disalahgunakan kelak? Saya minta kementerian ini memberi jawapan. Yang kedua, isu keselamatan dan kesejahteraan rakyat dalam negara kita ini berkaitan dengan pelarian Rohingya dan juga perniagaan warga asing yang menjejaskan ekonomi rakyat tempatan. Berdasarkan statistik UNHCR, terdapat 182,990
pelarian dan pemohon suaka. Dari jumlah ini, seramai 440 orang adalah pelarian daripada 59 negara. Mengapa terlampau banyak sangat? Tidak ada kawalan daripada pihak kerajaan. Dan dimaklumkan juga pihak UNHCR ini tidak memberi kerjasama di dalam menentukan data dan jumlah. Apakah kita harus memperkenankan UNHCR ini berada di dalam Malaysia ini? Ini harus diberi penekanan oleh kerajaan Malaysia. Soalnya mengapa Malaysia menjadi tempat tambakan pelarian 59 buah negara? Apakah plan strategik jangka pendek dan jangka panjang tentang masalah pelarian ini? Apa sudah jadi dengan negara kita? Apa saja yang melibatkan sumber ekonomi dan peluang ekonomi dalam negara ini akan diambil dan dimonopolikan oleh warga asing ini? Kerajaan harus bertegas tentang isu ini. Ini satu perkara yang perlu dilihat dengan hati-hati disebabkan keselamatan negara kita. Tan Sri Yang di-Pertua, ini soal keselamatan negara. Ini soal nasib generasi masa depan Malaysia. Pasca rancangan Malaysia ke-12 yang akan berakhir pada 2025. Adakah perkara ini akan diulang-ulang lagi seperti lagu Bangau Oh Bangau ataupun Jet-Jet Semut siapa sakit naik atas? Hang tuduh aku, ku tuduh hang. Hang tuduh aku, ku tuduh hang. Akhirnya sengsara yang dilakukan oleh warga asing ini menjejaskan pendapatan peniaga-peniaga peruncit-peruncit kaum-kaum yang berada di dalam negara. Kementerian Keselamatan Dalam Negeri, Kementerian Pengguna harus turun ke bawah memantau aktiviti ini supaya rakyat terasa dipayung oleh kerajaan yang ada sekarang. Tan Sri Yang di-Pertua. Yang ketiga adalah berkaitan dengan seni dan budaya warisan. Rancangan Malaysia ke-12 bab 5 menuju ke arah wilayah yang seimbang, mengoptimalkan potensi ekonomi, merancangkan semula industri pelancongan, pemeliharaan dan pemeliharaan warisan budaya. Pelancongan domestik perlu menekankan kepada penghayatan dan penghargaan pada seni, warisan dan budaya. Oleh yang demikian, inisiatif kerajaan perlu diperkasakan dengan nilai tambah dan cadangan penambahan pada aspek sokongan seperti peruntukan kewangan, tenaga mahir dan promosi. Latar belakang warisan perlu didokumentasikan dan dibukukan. Menyediakan sebuah pusat khas yang mempertahankan khazanah warisan ini agar tidak keputusan pewaris dan kemahiran pembuatan. Memperkasakan juga sama pelbagai agensi dalam mendekati masyarakat bermula dengan pendedahan di peringkat pendidikan awal. Soalnya sejauh mana dan apakah usaha kerajaan dalam melaksanakan komitmen tersebut. Saya mencadangkan supaya dipecahkan pada dua kementerian. Warisan busana dan seni mempertahankan diri ini diletakkan di bawah Kementerian Seni dan Budaya. Dan juga silat olahraga, aktiviti silat olahraga ini diletakkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Supaya tidak ada pencanggahan dari segi dasar dan juga pergerakan aktiviti, malah di segi pendanaan kepada dua-dua kategori ini tidak menghadapi masalah kepada persatuan-persatuan olahraga dan persatuan-persatuan dan seni budaya. Tan Sri Yang di-Pertua. Yang ketiga, bab yang ketiga adalah melonjakkan daya tahan ekonomi untuk pertumbuhan mampan. Memperkukuhkan daya tahan sektor dan industri strategik. Sektor perlombongan dan yang akan ditransformasikan bagi mencapai kemampuan dan aspirasi rendah karbon melalui penerima gunaan teknologi termaju serta pembangunan bakat dan ekosistem yang menyeluruh dalam hubungan ini. Subsektor minyak dan gas akan memberi penekanan kepada transformasi digital kalis cabaran masa depan bagi memastikan kos yang berdaya saing di sepanjang rantaian nilai. Selain itu, penerima gunaan teknologi yang pemerangkapan dan penyimpanan karbon CCS akan membuka peluang pelaburan baru dalam aktiviti berkaitan dengan CCS dan mengurangkan pelepasan karbon dengan ketara dalam pengeluaran minyak dan gas. Pada suku ketiga, 2021 telah diumumkan bahawa projek CCS
luar pesisir Malaysia yang pertama dikenali sebagai Projek Kasawari CCS, projek kerjasama antara Petronas dan Perundingan Tenaga Global, sedang dalam pembangunan. Soalnya, apakah peraturan dan dasar yang digunakan oleh projek tersebut untuk mengawal pelaksanaan CCS untuk memastikan tata kelola tender kepada kontraktor, keselamatan dan keberkesanan pelaksanaannya? Yang kedua, apakah kaedah yang digunakan oleh industri pengeluaran minyak dan gas untuk menilai dan mengurangkan sebarang potensi risiko alam sekitar yang berkaitan dengan CCS seperti kebocoran dan pemilikan tapak storan? Yang terakhir, mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan awam, menambah baik prestasi perkhidmatan. Saya ingin mencadangkan diwujudkan one-stop center yang dijenamakan sebagai My Madani Pasar Khidmat dalam usaha untuk melonjakkan pembangunan serta merapatkan jurang perbezaan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Mengambil kira potensi pembangunan Kerajaan Pulau Pinang Center MRCB Batuos yang luas dan besar bagi pusat sehenti untuk masyarakat seberang Perairan Utara Perak dan Selatan Kedah untuk mendapat perkhidmatan kerajaan dan swasta yang pertama seumpamanya di Malaysia akan berada di Penang Central Batuos. Dengan semangat perpaduan dan masyarakat di bawah satu bumbung melalui pengurusan tata kelola yang baik dan sistem penyampaian awam yang tangkas dan pantas. Pada masa sekarang, UTC hanya berada di Sungai Petani Kedah dengan tempat yang kecil. Dia tidak boleh menampung kehadiran ramai orang yang akan mendapatkan khidmat. Jadi, saya mencadangkan UTC ini berada di Batuos untuk memberikan khidmat kepada masyarakat Pulau Pinang dan juga Selatan Perak, Selatan Kedah dan juga Utara Perak Pulau Pinang. Yang terakhir daripada saya ialah kepada pemimpin-pemimpin negara, kepada pemimpin-pemimpin oposisi, mari kita renungi bersama. Semua kita adalah nakhoda melayari kapal demokrasi yang pelbagai rencam. Selesai berperang akan kembali ke daratan, yang kalah tidak kalah semuanya dan yang menang tidak menang semuanya. Kehidupan ini terkadang penuh dengan pelbagai masalah. Ia seperti mana kapal yang berlayar di tengah lautan luas. Setiap gelombang yang datang adalah ujian dan tantangan yang harus kita hadapi. Terkadang laut tenang, namun tak jarang badai datang mengguncang. Tapi ingatlah, kita semua ini adalah nakhoda dari sebahagian kapal yang besar ini. Dan semangat keberanian adalah layar yang akan membawa kita melintasi samudera kesulitan menuju pelabuhan keberhasilan. Demi negara dan masa depan rakyat, ayo oposisi, ayo pemerintah, kita bersatu. Majukan negara, membina bangsa Malaysia ini yang gemilang. Kepada oposisi, berbincanglah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau boleh dibincang. Dan sebahagian daripada kita ini adalah dalam satu kebersamaan, di dalam satu perjuangan kebersamaan kata tiga itu. Dan pada hari ini pun sama. Yang penting adalah negara ini perlu dibangunkan sebaik mungkin supaya negara ini hebat, mampu melayar bahtera yang lebih gagah dan juga ke depan. Dengan ini saya menyokong rancangan Malaysia yang ke-12 ini. Sekian, terima kasih.